What up guys? Assalamualaikum, welcome to SN Story. So episod kali ni aku akan cerita tentang kejadian yang berlaku di Croatia. Sebelum itu jangan lupa tekan dulu butang subscribe guys, like, comment and share. Thank you guys. Alright guys, so kejadian ni berlaku pada tahun 2002. Seorang penyelam telah menemui jasad yang hanya dinamakan MK di dasar gua bawah air di Croatia 54 meter iaitu 177 kaki di bawah permukaan gua. So gua ni dinamakan Poganica Bay yang terletak in the middle of Adriatic, Croatia. Jadi apa yang terjadi kepada MK ni? So MK ni guys ditemui bersendirian tetapi topeng selamnya, helmet selamnya tu telah ditanggalkan dan terdapat sebilah pisau sepanjang 30 cm iaitu sekurang-kurangnya 12 inci yang tertusuk ke dalam dadanya. So dalam dasar gua air ni guys ada dua tempat dalam yang dipanggil shallow gallery dan deep gallery, dan aksesnya adalah melalui satu lubang yang akan bawa ke dua gallery ni. Pada 10 September 2022, 5 orang rakan yang termasuk MK ni bergerak untuk diving dalam cave ni bersama dua instruktor. So bila kita cakap tentang diving ni guys, memang pelbagai jenis ability lah. Ada yang memang professional, ada yang beginner dan sebagainya. Tapi MK ni boleh dikatakan seorang yang well experienced diver. So sebelum bergerak ke cave tu guys, MK ni dia dah buat prelim diving dan dia dah kenal pasti lubang ke cave tersebut. Cave ni guys dia macam lubang bawah laut yang akan bawa ke kawasan seperti cave yang aku cakap tadi akan terbahagi kepada shallow gallery dan juga deep gallery. Jadi MK ni dia naik semula dan bertemu semula rakannya. So selepas discuss ada rakan MK yang setuju nak join dan ada yang tidak. So malam tu MK ni turun dengan seorang rakannya, masing-masing ada instruktor untuk explore lubang cave tu. So dua divers tadi termasuk instruktor masing-masing masuk ke dalam lubang cave tersebut tapi hanya short ways sebab diorang sedar macam bahaya laluan tu dan tak cukup equip untuk explore lebih dalam. Jadi diorang ni keluar balik daripada lubang tersebut dan just enjoy diving di bawah laut macam biasa. So bila diorang ni return to the boat, diorang sedar MK ni hilang. Jadi MK ni dikatakan maybe turun bersendirian tanpa pengetahuan yang lain sebab diorang buat aktiviti ni malam guys, dengan suasana yang gelap lagi dalam tu. So selepas itu seorang lagi yang lebih experienced diver turun untuk search and rescue MK tapi gagal jumpa MK. So pada keesokan harinya, dua polis daripada unit selam turun ke bawah untuk search and rescue, and end up salah seorang naik ke permukaan tapi menghadapi decompression sickness dan terus dikejarkan ke hospital. Dan seorang lagi polis guys gagal untuk naik ke permukaan. So lepas tu satu lagi grup profesional dan experienced diver turun untuk buat search and rescue dan jumpalah jasad polis tu di shallow gallery dan jasad MK di deep gallery. Berdasarkan penyiasatan database menunjukkan MK ni dia cuba naik ke atas tapi dia tersesat ke shallow gallery, dan dalam pencarian untuk di kelaluan exit dia sekali lagi end up dekat deep gallery. Jadi pada ketika itu polis pada permulaan penyiasatan tu menyifatkan sebagai pembunuhan ataupun ada pergelutan dengan orang lain di dasar air sebab MK ni guys dia pergi menyelam gua ni dengan rakan-rakan, dan dari situ polis mula syak bahawa salah seorang daripada mereka ni lah yang tikam si MK ni dan membuangnya ke laut untuk menyembunyikan mayat MK. Macam seolah-olah dirancang lah macam tu. Tapi selepas beberapa ketika analisis forensik yang teliti terhadap profil penyelaman terakhir penyelam MK ni yang disimpan dalam komputer selam serta penemuan forensik lain menunjukkan bahawa kes ni adalah bunuh diri yang paling mungkin dilakukan penyelam semasa kehabisan udara ataupun oksigen dalam usaha untuk mengelakkan penderitaan akibat lemas. Baik, yang dikonkludekan oleh pihak forensik, MK ni sebenarnya dia telah tersesat dalam laluan gua. Korang pun tahu kan cave diving ni memang mencabar dan macam menempah maut. Macam episod-episod lain yang aku cerita sebelum ini, korang boleh check it out video aku sebelum ini, tragedi yang telah berlaku dalam cave diving ni. So berbalik pada MK, oksigen MK ni dah kehabisan waktu dan disyaki mula lemaslah dalam air. Jadi MK ni dia berenang ke gelembung udara di antara dua batu dan cuba untuk hirup oksigen, tapi masih tidak mencukupi untuk dia survive. Dan dalam pada tu dia macam sedar dia akan mati di situ, mati lemas lah maksudnya. Jadi dia sedar itu akan menjadi kematian yang cukup mengerikan dan menyakitkan. Kalau kita dengar orang yang pernah lemas tapi selamat ni, kesakitan akibat lemas terlalu berat untuk ditanggung guys. Jadi pihak forensik conclude yang MK ni menikam diri yang sendiri di dada dengan pisaunya sendiri atas sebab untuk melarikan diri daripada penderitaan lemas. Kalau ikutkan kenyataan banyak pihak, cave diver ni selalunya berenang terlalu dalam ke dalam gua guys. Dan last kali diorang sedar kesilapan kritikal diorang tapi sudah pun terlambat.
Jadi mengapa lelaki yang dirujuk sebagai MK dalam surat khabar ni kononnya memutuskan untuk menjunamkan pisau ke dadanya? Okey, dalam kes diving dan penyelaman dasar laut ataupun dasar gua air ni, salah satu daripada banyak ancaman yang dihadapi oleh penyelam ialah narkosis nitrogen. Narkosis nitrogen ni, untuk pengetahuan korang, nitrogen narkosis adalah satu kondisi di mana hilangnya kesedaran akibat efek daripada dos nitrogen yang tinggi yang larut dalam tubuh saat kita menyelam. So penyelam menyebutnya sebagai NARS. Macam itulah. So gejala ini biasanya bermula sekitar 100 kaki apabila tisu kita mula menyerap jumlah nitrogen yang semakin meningkat dan menjadi lebih teruk apabila anda menyelam lebih dalam. Dan akhirnya berlakulah yang dipanggil sebagai khayal setanding dengan mabuk. So setengah kajian mendapati bahawa penyelam mungkin mengalami kurangnya kapasiti untuk mengawal diri dalam keadaan ni. Dan benda ni lah akan mendorong mereka untuk bertindak balas secara tidak rasional terhadap keadaan yang berbahaya. Seperti dalam kes ni, bekalan udara yang semakin berkurangan, so dia bertindak untuk membunuh diri. So itu hasil kajian daripada pihak diorang lah. Jadi MK ni guys, dia menyelam pada kedalaman 114 kaki. Sebenarnya cukup dalam untuk mengalami beberapa gejala yang kita sebut tadi. So penyelidikan juga menunjukkan bahawa penyelam yang mengalami tekanan atau stres ni, diorang akan mengalami gejala narkotik yang lebih teruk daripada biasa. Laporan kes forensik dia buat spekulasi bahawa MK ni dia berjaya mencapai poket udara di suatu tempat di dalam gua selepas dia tersesat, tapi dia tidak mempunyai cukup udara untuk kembali ke permukaan. Jadi dalam keadaan yang apa-apa pun boleh terjadi ni guys, MK dianggap pisau di dada ni lebih baik daripada dia tunggu penyelamatan yang tidak mungkin terjadi ataupun last kali dia akan lemas. Okey, di samping penjelasan yang MK ni telah bunuh diri, ada penjelasan lain yang mungkin MK ni telah dibunuh. Mengapa dan bagaimana ini boleh berlaku boleh jadi terkaan siapa sahaja. Tapi beberapa kajian telah menolaknya atas faktor yang pertama, seperti yang dinyatakan dalam laporan kes, alatan scuba MK ni berada dalam keadaan sempurna. Jadi tiada unsur sabotaj di situ. So penyiasat juga mengambil sampel topokan kemerahan yang ditemui pada bot, mengesyaki ia adalah darah, tapi turn up itu hanyalah cat. Selain itu tiada kecacatan lain, kecederaan lain yang dijumpai pada mayat MK. So para penyelidik mencadangkan kalau ada pergaduhan mesti ada kesan pada badan MK. Dan penjelasan lain juga, jika penyelam lain atau rakannya nak bunuh mangsa, diorang boleh je dekati mangsa daripada belakang, menarik alat oksigen dari mulutnya dan menahannya. Jadi tiada pisau atau pelan yang rumit diperlukan pun. Seorang pembunuh juga, dia boleh je nak mengosongkan silinder udara mangsa secara manual untuk bunuh si MK ni. Dan ditambah pula dengan ketiadaan kecederaan luaran, so diorang buat kesimpulan bahawa mangsa membunuh diri. Jadi kesimpulannya, tiada hipotesis yang tepat untuk kejadian menimpa MK ni. Hos bersama rancangan menarik yang dipanggil Dive Talk, dia berkata bahawa MK ni tidak mungkin boleh mengira dengan tepat betapa banyak oksigen yang tinggal sebelum memilih untuk bunuh diri daripada dia lemas. Bukan takat tu je guys, kes MK ni siap ada kertas kajian yang dibuat untuk mengkaji MK ni dibunuh ataupun bunuh diri. Dan ada juga beberapa filem yang telah diterbitkan berdasarkan kes MK ni. Jadi itulah sahaja kisah pada kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, comment and share. Jumpa lagi dalam next episode. Kalau korang nak aku cerita apa-apa tajuk, boleh komen di bawah guys. Aku cuba tunaikan, InsyaAllah. Alright guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. See you guys.